Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey guys, kita terus sambung dengan tugasan 10 bahagian yang kedua, iaitu penyata kedudukan kewangan performa. Okey. Setelah kamu menyediakan penyata pendapatan, bermakna kamu akan menyediakan penyata kedudukan kewangan performa. Kamu mesti dan wajib sediakan dahulu penyata pendapatan. Barulah kamu boleh sediakan penyata kedudukan kewangan. Okey, tak apa melengahkan masa, kita terus tengok. Okey, untuk penyata kedudukan kewangan, ada beberapa part ataupun bahagian yang perlu kamu faham dan kamu tahu. Yang pertama adalah penyata kedudukan kewangan ini dia mengandungi aset. Aset dia terbahagi kepada dua, iaitu aset tetap dan juga aset semasa. Aset tetap ni seperti yang kamu dah belajar, seperti yang kamu tahu, ia adalah aset yang sukar ataupun susah cair ataupun susah lebur. Dengan kata lain, susah untuk kita tukarkan dia kepada dalam bentuk wang tunai. Okey. Manakala aset semasa adalah aset yang senang cair, senang habis guna, senang habis pakai. Itu adalah dengan kata pasar lah, kata mudah. Okey, so aset tetap dan aset semasa. Okey, seterusnya bahagian yang kedua, dia mengandungi equity pemilik. Equity pemilik ini dia ada kaitan dengan modal perniagaan. Dan equity pemilik dia akan disekalikan dengan liability. Okey, kalau kamu belajar, liability ni dikenali sebagai tanggungan ataupun hutang perniagaan. Manakala aset itu adalah harta kamu. Okey, apa yang perlu kamu faham dan kamu tahu dalam penyata kedudukan kewangan ini, apabila kita menyediakan penyata kedudukan kewangan, nilai untuk dua bahagian ini mestilah sama. Dengan kata lain, mesti seimbang. Okey, cikgu highlight. Okey, ini adalah satu bahagian. Yang kuning. Kuning lagi. Okey, ini adalah satu bahagian dan bahagian yang kedua, equity pemilik dengan liability adalah satu bahagian yang berlainan. Satu bahagian yang lain lah. Okey. Ini bahagian yang pertama, ini bahagian yang kedua. Apa yang perlu kamu faham guys? Bahagian yang pertama dengan bahagian yang kedua, apabila kita buat calculation, last kali nilai dia mesti sama. Okey. Nilai dia mesti sama. Mesti seimbang. Dia tak boleh sengit sebelah. Dia wajib sama. Okey, so kalau nilai dia sama, maknanya penyata kedudukan kewangan yang kamu sediakan itu insya-Allah betul lah. Okey, sorry. Okey. Sini sama. 27449.9300, 2744994493000. Okey, so macam mana kita nak buat? Kita nak sediakan penyata kedudukan kewangan ini guys. Sama juga, kita hanya perlu rujuk kepada penyata aliran tunai sahaja. Okey, di tugasan 11. Okey. Ini adalah penyata aliran tunai kamu. Dan satu benda yang perlu kamu faham dan kamu tahu ya guys, untuk di bahagian penyata aliran tunai, nilai tunai yang akan kita ambil kira, nilai tunai maknanya di hujung tempoh perakaunan kita, nilai yang akan kita ambil kira adalah nilai ini. Itu tandanya duit tunai yang ada dalam perniagaan kita dekat sini. Bukan dekat sini dekat sini. Dia dah tambah dengan baki awal. Okey, so nilai dia dekat hujung lebihan ataupun kurangan. Dekat sini nilai dia yang kita akan ambil kira. Okey, cikgu dah highlight warna hijau. Okey, so kita teruskan. Okey, first kali untuk aset tetap kamu, yang ini kamu mesti rujuk tugasan 7. Kenderaan. Kalau kamu ada motosikal dengan van, campur dahulu nilai dia tu bagi memudahkanlah.
Kita andaikan van dengan kenderaan itu adalah dalam satu kelompok yang sama, iaitu kenderaan. So, campurkan nilai dia, kamu dapatkan harga kos. Okey, harga kos untuk cikgu punya kenderaan, kalau di tugasan 7 cikgu, cikgu dapat, cikgu buat 100,000. Kamu tengok rujuk kepada kamu punya tugasan 7 masing-masing lah. Jangan rujuk kepada nilai yang cikgu punya. Setiap orang nilai dia berbeza. Okey, kenderaan cikgu, sebab cikgu tak beli motosikal, cikgu hanya beli van sahaja 100,000. So, dalam penyata kedudukan kewangan, cikgu letaklah 100,000. Okey, susut nilai terkumpul ini adalah susut nilai tahunan. Yang ini pun sama sebab kamu baru memulakan perniagaan. Jadi, susut nilai kamu belum lagi terkumpul lah. Dia kira untuk setahun sahaja. Okey, kalau kalau dah 2 tahun kamu buat perniagaan, katakan tahun pertama 5,000, tahun kedua 5,000. So, maknanya untuk pengiraan tahun kedua tu dia jadi 10,000 lah. Itu susut nilai terkumpul. Tapi sebab ini tahun pertama, so kita ambil terus saja nilai 5,000. Okey, so masukkan terus nilai 5,000. So, kita akan tolak 10,000, 100,000 tolak 5,000 dapat 9,500. Okey, seterusnya cikgu ada perabot. Okey, so masukkan cikgu punya nilai perabot cikgu adalah 690. 690. Rujuk kamu punya nilai. Okey, so susut nilai tahunan cikgu adalah RM35. 690, RM35. Jadi nilai bersih cikgu adalah 655. Seterusnya cikgu punya lagi aset tetap adalah alatan pejabat. Okey, nilai alatan pejabat cikgu punya di tugasan 7 adalah 8,000. Okey, so susut nilai yang cikgu dapat adalah 400 untuk setahun. 8,000 tolak 400 jadi 7,600. Okey guys, be careful. Dalam tugasan 7 kamu, katakan dekat atas sini kamu ada senaraikan mesin pemotong rumput. Contoh, mesin pemotong kayu ataupun alat penimbang elektronik ataupun bekas sauna dan sebagainya yang kamu beli. Yang itu semua juga dikenali sebagai aset ya guys. So, kamu masukkan terus nilai tersebut dalam bahagian inilah. Tapi sebab cikgu punya perniagaan, cikgu tak beli yang ni semua. Tak ada. So, cikgu tak letaklah. Tapi kalau kamu ada lagi aset-aset selain daripada yang ini, masukkan terus benda ni dalam ni. Ini mesin pemotong rumput, bekas sauna ke, alat penimbang elektronik ke sebagainya, masukkan. Cuma untuk yang bahagian kecil-kecil macam ni, cikgu tak buat pengiraan untuk susut nilai. Jadi apa yang perlu kamu faham dan kamu tahu, kamu just masukkan saja. Contoh katakan mesin rumput kamu itu adalah 900. Tak ada susut nilai. Sini tak ada susut nilai. Untuk memudahkan kerja. Untuk memudahkan pengiraan sebenarnya. Sebab tu cikgu tak letak kamu buat pengiraan susut nilai. Cukuplah kamu mencukupi syarat yang sudah ada. Okey, tak ada susut nilai. So, kamu dash. Maknanya nilai bersih kamu akan tetap jadi 900 dekat sini. Okey guys, faham Tapi sebab cikgu tak ada, so cikgu tak perlu tulislah. Okey, so bila dah lengkap nilai dekat sini, kamu macam biasa, kamu sum lah. Highlight dan sum. Sebab cikgu dah tulis nilai dekat sini. Okey. Cikgu highlight dan sum, so cikgu dapat nilai 103,255. Itu adalah untuk aset tetap. Okey, seterusnya kita tengok pula aset semasa. Okey, untuk aset semasa, sebenarnya dalam perniagaan dia banyak senarai-senarai aset tetap, aset semasa dan sebagainya. Ini adalah cikgu ambil yang paling minimum untuk kamu faham, untuk kamu tahu cara macam mana nak menyediakan penyata kedudukan kewangan sahaja. Okey. Dan yang ni cikgu ambil asal dia daripada tapak kewangan Cikgu Maha. Cuma Cikgu Maha punya tapak kewangan tu dia auto pengiraan dan sebagainya. Cikgu copy paste balik item, sebahagian item yang ada daripada tapak kewangan Cikgu Maha tu cikgu masukkan dalam ini, and then cikgu buat pengiraan secara manual lah untuk memudahkan kamu lebih
faham. Okey guys, so tanpa buang masa kita tengok pula tunai. Okey, tunai ni maknanya duit duit cash money. Cash money yang ada di tangan kamu ataupun dengan kata lain yang ada di dalam pejabat lah. Dalam laci pejabat. Senang cerita kita katakan dalam laci pejabat lah. Memanglah kalau kita tengok sini nilai dia macam tak logik. Tapi ini sekadar pembelajaran kamulah. Okey guys. So tunai ini kita mengandaikan nilai tunai yang diberi adalah sebanyak 10% daripada jumlah wang. Okey, mana kita nak dapat nilai ini? Kamu rujuk kepada penyata aliran tunai kamu di tugasan 11 di bahagian rule lebihan atau kurangan. Okey, kamu ambil bahagian yang hujung sekali yang ini. Okey, ini adalah jumlah keseluruhan duit yang ada dalam perniagaan kamu. Sama ada duit itu berada secara cash money, berada di tangan kamu, ataupun duit itu dia yang berada di dalam bank. Okey, maknanya cash money plus dengan duit yang ada dalam bank. Inilah jumlah keseluruhan duit perniagaan kamu. So, kamu ambil nilai ini, cikgu punya contoh nilai 165282.72. Okey guys, kamu tengok dekat sini. Be careful. Kalau dalam penyata aliran tunai kamu ada nilai perpuluhan, bila kamu nak bawa masuk dalam kunci kira-kira, kamu bundarkan ia kepada nombor bulat. Cikgu punya asal dia 72. Okey, tapi bila cikgu bawa masuk dalam kunci kira-kira, cikgu bundarkan dia jadi 165283 sahaja. Okey, cikgu bundarkan dia kepada nombor bulat. Okey, so sekarang ni kita andaikan duit tunai yang ada di tangan kamu dalam laci pejabat kamu adalah 10% daripada keseluruhan duit yang ada. So, kamu darablah 165283 darab 10%. So, cikgu punya nilai dapat RM16,528.30. Okey, sini jangan risau. Walaupun dia ada nilai sen, abaikan. Ada sesetengah bahagian item tu kamu boleh terus bundar dia kepada nombor bulat. Ada sesetengah item tak boleh bundarkan dia kepada nombor bulat. Kenapa? Yang itu jangan persoalkan. Okey, yang itu kita cakap belakang tadi. Okey, seterusnya. Bank. Okey, nilai bank. Mana kita nak dapat? Nilai bank adalah balance daripada jumlah cash money kamu. So, kamu akan dapat 148754.50. Okay. And then, inventory akhir kamu. Inventory akhir kamu, dekat mana kita nak rujuk nilai ini? Nilai ini kita akan rujuk di bahagian penyata pendapatan. Okay, penyata pendapatan. Dekat sini, nilai inventory akhir kamu. Okay, 955. So, lagi sekali kita tulis 955. Dan pelbagai deposit. Okey, pelbagai deposit ni kita akan rujuk dalam penyata aliran tunai kamu. Dekat mana? Sebab deposit kita satu saja, iaitu sewa premis. Cikgu punya 5,000. So, dalam kunci kira-kira cikgu pun cikgu letak 5,000. So, seterusnya kita sum lah. Jadi cikgu punya dapat 171238. Pindahkan ke lajur yang ke-3. Bila dah pindahkan ke lajur yang 3, apa yang perlu dibuat adalah kira lah. So dapat nilai 274493. Itu adalah bahagian yang pertama.
Okey, seterusnya kita tengok kepada ekuiti pemilik. Di bawah ekuiti pemilik ada beberapa item yang perlu kamu tahu. Yang pertama adalah modal. Modal dekat sini adalah merujuk kepada duit tunai yang kamu ada. Okey, so modal dekat sini kamu nak rujuk dekat mana? Kamu pergi dekat penyata aliran tunai. Di bahagian aliran masuk kamu modal sendiri, iaitu di dalam bahagian sumber dalaman. Okey, cikgu punya contoh 9,000. So, cikgu letak saja terus 9,000. Dan keuntungan. Okey guys, keuntungan dekat sini kita nak rujuk nilai dekat mana? Keuntungan dekat sini kita akan tengok dekat penyata pendapatan. Okey, penyata pendapatan tadi ada untung. Inilah untung bersih tadi. Iaitu 11,99,40. So, cikgu masukkan nilai 11,0999,40. Okey. So itu adalah keuntungan ataupun untung bersih. So nilai dia kamu sum lah 9,000 campur dengan 11,0994,0. So kamu akan dapat nilai 11,9999,4. Okey, itu adalah dia akan jadi modal akhir. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada liability. Okey, liability dekat sini adalah liability bukan semasa. Okey, liability bukan semasa. Dia ada beberapa item. Yang pertama, pinjaman modal. Okey, pinjaman modal dekat sini kita nak rujuk dekat mana guys? Okey, kamu akan ambil dekat penyata aliran tunai. Okey, di bawah pinjaman. Okey. Pinjaman modal dekat sini kamu akan rujuk dekat penyata aliran tunai di bawah pinjaman, iaitu sumber luaran. Cikgu punya 81,000. And then so dalam kunci dalam penyata kedudukan kewangan kamu akan letak sini. Kamu jangan letak terus guys 81,000 dekat sini. Kamu kena buat pengiraan dahulu. Sebab apa? Sebab sekarang ni kamu buat pinjaman awal tahun pada bulan Ogos. Tetapi penyata kedudukan kewangan yang kamu sediakan ini adalah setahun selepas kamu buat pinjaman. Bermakna setahun itu kamu dah pun buat pembayaran pada bayaran pokok. Okey, so tolak dengan bayaran yang kamu buat dalam tempoh setahun. Okey, nilai bayaran ni kita nak ambil dekat mana? Sama juga kamu rujuk dekat penyata aliran tunai dekat perbelanjaan kewangan dekat bawah ni. Ni. Perbelanjaan kewangan. Kamu nampak ni bayaran pokok pinjaman. Okey, so kamu bayar secara monthly. Cikgu punya contoh 675. So bermakna setahun cikgu sudah pun buat bayaran sebanyak 8,100. Jadi tolak dahulu 81,000 jumlah pinjaman pokok kita yang asal 81,000, tolak dengan jumlah yang kita sudah bayar untuk setahun ini. Jadi nilai cikgu dapat 72,900. Okey, seterusnya sewa beli kenderaan guys. Okey, untuk sewa beli kenderaan ini adalah harga kos. Harga kos kamu mesti tolak dahulu dengan deposit. Okey, jumlah deposit, harga kos, contoh katakan cikgu punya harga kos kenderaan cikgu adalah 100,000. Kenderaan cikgu 100,000. So, tempoh hari dalam tugasan 7, rujuk balik tugasan 7 guys yang ini. Okey, tugasan 7 cikgu Okey, tugasan 7 deposit cikgu punya adalah 10%, jadi 10,000. Tolak deposit, and then yang ini nilai yang kita bayar untuk setahun. Okey, dekat mana nilai ni kita nak ambil? Dekat penyata aliran tunai. Okey, dekat sini. Bayaran sewa beli kenderaan. Okey, bayaran sewa beli kenderaan, nilai dia adalah 12,856.8. Okey, so yang ini guys, be careful. Jangan bundarkan. Kamu ambil nilai penuh.
nilai kalau dia dalam bentuk perpuluhan, kamu ambil dalam perpuluhan. Jangan bundakan. Okey. So, 12856.80. So, kamu tolakkan deposit, tolak dengan jumlah bayaran untuk setahun. Maknanya sewa beli kenderaan kamu, hutang dia masih tinggal lagi sebanyak RM77,143.20. Okey, seterusnya sewa beli perabot. Okey, sewa beli perabot sebabnya dia tak ada deposit, guys. Sewa beli perabot kita hanya tolak dengan jumlah bayaran setahun sahaja. Nilai ini kita ambil dekat mana? Kita ambil di penyata aliran tunai, iaitu bayaran sewa beli perabot. Cikgu punya monthly RM20. So, maknanya tahunan RM240. So, 690 tolak 240. So, cikgu punya nilai tinggal lagi 450. Seterusnya, sewa beli alatan pejabat. Okey, sama juga sewa beli alatan pejabat cikgu punya. Hutang asal dia RM8,000. Tolak dengan nilai yang telah cikgu bayar untuk setahun, iaitu sebanyak RM3999.6. Okey, so sini yang ini pun sama, kamu jangan bundarkan. Kamu ambil terus nilai dalam bentuk perpuluhan. 3999.60. So, kamu tolakkan, kamu akan dapat lagi balance dia sebanyak RM4,040. So, bila kamu sudah selesai masukkan nilai, kamu sum lah macam biasa. So, bila kamu sum, kamu akan dapat nilai 154,493.60. Pindahkan dia masuk pelajar yang ketiga, and then kamu padamlah yang ini. Okey, so bila sudah selesai semuanya, maknanya kamu sum lagi sekali jumlah modal akhir dengan jumlah liability bukan semasa, and then kamu akan dapat nilai 274,493. So, pindahkan, selanglah satu baris bagi nampak cun, bagi nampak cantik kamu punya penyata kedudukan kewangan kamu. So, 274,493. Sekarang ni kalau kamu tengok bahagian yang pertama pun, balance dia adalah 274,493. Bahagian yang kedua pun 274,493. So, bermakna ini dia imbang, seimbang. So, kalau seimbang, kita boleh declare atau katakan bahawa penyata kedudukan kewangan performa yang kita sediakan itu adalah betul lah. Betul. Okey. So, guys, itu sahaja untuk penyediaan penyata kedudukan kewangan performa.